Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, hari ini kita nak cuba menjawab soalan modul kimia untuk Pulau Pinang ya. So, modul ni terima kasih kepada Tushan Adan. Terima kasih kepada Tushan Adan yang mencari modul ni. Saya cikgu pun saya tak jumpa modul ni. Okey, terima kasih kepada Tushan Adan mencarikan video untuk saya ya Tusha. Soalan. So Tusha punya soalan sahaja yang dah hantar dan Tusha punya soalan saya dah tanda. Kan Tusha? Saya dah tanda Tusha punya. So kita tengok kertas 3 soalan nombor 1. Okey, so nombor 1. So, kalau tengok kepada soalan ini, okay, pernah jawab soalan ni. Kita pernah jawab soalan ni. Selalu dah. Okay, this is the potential difference, okay, to construct. So, bila dapat sahaja soalan, okay, daripada soalan, kamu dah boleh nampak kamu punya MV dan RV, okay. So, di sini dia kata dia nak construct electrochemical series, that is a ECS, okay, by measure the voltage. So, voltage dekat sini adalah kamu punya RV. So, kamu dah nampak responding variable kamu, okay. Copper and metal N, L. So, dia pula lepas tu dia akan replace dengan L, dengan M, N, Q dan R. So, dekat sini dah boleh tahu dah dia punya manipulated variable. Okay, manipulated variable dekat sini pun kamu dah tahu. Pair of metal. Pasangan metal. Pasangan metal dengan siapa? Dengan copper itu yang kamu ubah-ubah. MV adalah apa yang kamu ubah. Okay. So, pergi kepada soalan. Okay, dia kata diagram show the voltmeter reading. So, soalan yang pertama record. So, Ama dah siap dah Ama soalan ni Ama? Rishide, Cik, Ama dah siap? yang construct apa ni? Construct ni Sekali dah lagi siap? tu. Hah? Nombor 2 punya soalan tak siap lagi? Nombor 1 dah? Okey. Ada. Set 1, set 2 dah siap dah? Dua buat satu. Cuba Anma baca ni Ma. Antara copper dengan electrode L. So, berapa bacaan ni Ama? Berapa bacaan voltmeter reading ni Ama? Oh, 1 point 1.4. Betul dah? 1.4 dah? L dengan copper. 1.4. Are you sure? Dia dekat senggatan yang pertama, Ma. Berapa, Rishi? Berapa ni? Senggatan yang pertama. 1.2 volt. So, mesti tuliskan dia punya unit, Ama. Ama, mana dapat 1.4? Itu yang black copper kan? Yelah, yang gambar yang pertama ni, Ama. Page yang pertama. Bukan M copper. Bukan. L copper, Ma. L copper. Okey, Ama cuba cari yang untuk yang ini, Ama. Voltmeter reading M dan copper. M dan copper. 1.8. Apa unit dia? Volt. V. Jangan lupa. Kalau kamu hilang V, unit hilang, jatuh skor 2. So, ini Ama? Yang ni N dan copper. N dengan copper. 0.4 volt. Q dan copper. 1.4 volt. 1.4 volt. Okey. Yang ini R dan copper. 2.6 volt. 2.6 volt. Okey, adakah Amma dapat 3 markah? Skor 3, Ma? So, Dapat. pastikan ada unit dan pastikan decimal placesnya betul. Okey, kalau ini untuk voltmeter mesti 1 decimal places je ya. 1 decimal places dan mesti ada V. Kadang-kadang soalan dia kata kepada 2 decimal places, 2 decimal places. Kamu kena ikut apa yang soalan cakap. Walaupun alat radar tersebut cikgu ajar 1 decimal places. Ikut kepada soalan tersebut. Okey Ama? Boleh Ama? Boleh juga. Boleh Ama. So,
Kita belajar slow. So, Amma ada, Rishi ada, Tusha ada. 3 orang. Manalah pelajar yang lain ni. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia suruh kamu konstrukkan. Okey, Rishi Dev. Boleh tak? Row yang pertama kamu nak letak apa, Mak? Rishi Dev. Kena buat 2 row boleh tak Ibu? Yelah, buat 2 row. Row yang Satu pertama ni apa? kena tulis copper dengan type of metal. Pair of metal. Pair of metal Ibu. Pair of metal. Sebelah kanan ni tulis apa? Voltmeter reading. Voltmeter reading. Kena ada unit ke tak? Unit boleh kena tulis atas Cikgu. Kena letak atas. Apa unit dia? V Cikgu. V. Okay. So yang pertama L and copper. Betul? Hasil berapa? 1.2. 2. Okay. Lepas tu? Copper and metal M. 1.8. 1.8. Good. Kemudian L and N Cikgu. copper berapa? 1.8. 0.4. Kemudian Q dan copper 1.4. Rishi ni dah buat ke belum Rishi? Dah Ibu. Dah. Okay. Pergi kepada soalan yang seterusnya. R dan copper 2.6. Betul Rishi? Okey. Kalau cikgu buat ini unit dekat sini semua 1.2V, 1.8 cikgu tak tulis kat sini. Betul ke tak Rishi? Boleh dapat 3 markah tak? Boleh Cikgu. Boleh. So tapi yang cikgu ajar mesti dekat kolom yang atas sekali kena kelihatan. So kamu tak perlu nak letak unit dekat sini. Boleh? Okey. Pergi kepada soalan C1. Manipulated variable. Ahmad Aiman. Apakah manipulated variable untuk soalan ini, Ahmad Aiman? Cikgu dah buat dah ke atas. Apa dia, Ahmad? Pair of metal. Good, Ahmad. Pair of metal. So, responding variable, Ahmad? Voltmeter reading. Good. Voltmeter reading. So, the fixed variable? Apa yang kamu fixkan? Apa kamu Cikgu, kalau tulis this variable tu volume and concentration of electrolyte boleh tak? Electrolyte apa? Copper tu sulfate. Kena cakap lah. Volume and concentration of copper to sulfate solution. Ma, apa jawapan awak, Ma? Fixed variable selain daripada itu. Saya buat sama macam tu. Boleh. Ada satu yang kamu nampak dia kekal saja, fix. Ada satu. CU. CU. So, CU tu apa kejadiannya? Pisang. Metal. Dia metal. Dia metal ialah tahu metal. Dia adalah Electro. electron. So, copper electron. Sebab kamu nampak. Ya, Rishidev, kamu nampak benda tu fix. So, benda yang kamu nampak itu kamu tulis saja. So, tak payah kamu nak susah-susahkan hati. Okay, state one hypothesis. So, hypothesis ni mesti ada kaitan antara MV dan RV. So, apakah MV kamu? So, MV kamu pair of metal. Kamu tahu kan? Semakin jauh kedudukan dua logam dalam siri elektrokimia, semakin besar bacaan voltmeter. Betul? So, Ahmad Aiman, boleh bagi saya hipotesis Ahmad? Semakin meningkat. Semakin meningkat ataupun semakin jauh? Semakin jauh. Jarak antara dua logam dalam siri elektrokimia semakin tinggi bacaan voltmeter. Pandai. So, when the further distance between pair of metal in electrochemical series. Boleh tak saya buat ECS sama? Buat short form? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kena buat sekarang yang panjang punya. So, when the further distance between pair of metal in electrochemical series, ataupun bukan when lah, the further distance between metal in electrochemical, the voltmeter reading will Increase.
meter reading will increase. Akan semakin tinggi. Okay, ataupun Ama kalau Ama cakap jawab bahasa Melayu, semua Ama cakap bahasa Melayu Ama ya. Dalam satu ayat tak boleh campur-campur. Okay, Ama? Okay, Boleh. further distance between pair of metal in electrochemical series, the voltmeter reading will increase. Okay, based on the voltmeter reading, arrange all the metal. So, jom kita susun sama-sama. Okay, kalau kamu tadwi, kamu tahu bahawa, so kita buat pen lain. So, yang paling besar dulu. Yang paling besar, bacaan dia R dengan copper. So, confirm adalah R paling atas. Copper paling bawah. Okay, ini bacaan dia adalah 2.6. Pergi kepada bacaan yang kedua. Yang paling tinggi. So, dia adalah M dan copper. M dan copper bacaan dia 1.8. Ama buat macam ini ya, Ama? Tak. So, Ama buat macam ini. Ama tulis. Macam mana kamu nak susun? Kalau kamu tak buat macam ini, Ama? Macam mana? Habis tu kamu macam mana kamu susun? Suka hatilah kamu susun. Tak buat. Tak buat. Aku ketuk juga kepala budak. Okey, bacaan yang ketiga tinggi yang mana, Ama? 1.4. 1.4 Q dan copper. Q dan copper berapa, Ama? 1.4. Lepas tu 1.2 L. Berapa bacaan dia, Ama? 1.2. So, kedua last kali 0.4 N. So, N dengan copper bacaan dia adalah 0.4. So, dia tanya, soalan ini dia tanya, Ama. Dia tanya, susunkan logam mengikut ke elektropositifan. Menaik. So, kalau menaik, maksudnya dari atas ke bawah ke bawah ke atas? Bawah ke atas. Bawah ke atas. So, boleh susunkan untuk cikgu tak? Boleh susunkan untuk cikgu tak? Boleh? Mula-mula yang bawah dia. bawah dulu. Dia kata nak menaik dah. Bawah dulu apa, Ma? Bawah CU. CU. Lepas CU? Lepas CU Ni cikgu susun tadi ni. Ni dah. Lepas CU? N. N. Lepas N? L. L. Q. Lagi? M. R. Betul? So, semakin naik, elektropositif dia akan semakin meningkat. Okay, Ama dah boleh buat tak, Ama? Kenapa Boleh. Ama tinggal, Ama? Tapi lepas tu tak tanya cikgu pun. Kenapa tak mesej cikgu? Tanya. So, siapa pelajar yang baru masuk tadi? Tak ada. Tadi dengar macam ada pelajar baru masuk. Tak ada ya? Rishi Dave. Oh, register dia sekejap keluar, sekejap masuk. Tak ego, dia punya wifi tu problem sikit, lambat ni. Oh, okey. So, pergi kepada soalan ini. So, Rashidev. Boleh tak Rashidev bacakan voltage? Dia kata M dan R. M ni dengan R. Cukup tu 1.8, R tu 2.6 kan? Ya. So, nak dapatkan M dan R macam mana? Formula kan juga. Apa pula formula? Cukup, asal pula aduh. Ya sayang, answer formula. Tak, slow cikgu. Ya, berapanya Mak? Tu lambat nampak, Sekejap. So, yang paling tinggi tadi R dengan copper 2.6. M dengan copper 1.8. So, nak dapat M dan R, Mak Aiman yang gelak tadi. Apa, Mak? Tolak. Tolak. Apa yang tolak kau? Aduh. 0.6 tolak 1.8. Okay, 2.6 tolak 1.8. Dapat berapa? Dapat. Kalkulator mana kalkulator? 0.4. 0.4 apa kejadahnya? Cuba Cukup kira 2.6 telah 1.8 kan? berapa? 0.4. Ya Allah. Dah 0.6. 0.6 pula? Cuba Cuba. kira betul-betul. Dua- 2.6 cuba 2.4. tolak 2.6 1.6. 1.8. Berapa? Oh. 0.8. Ish. Cepat. Siapa yang dapat dulu? M dan L. M dan L pula. M dan L. So, M Saya apa pun tolak tak dengan nampak. L. Berapa?
Pakcik ni. So 1.8 tolak 1.2. Sekejap. 1.8 tolak 1.2. Berapa? 0.6. 0.6. Asal kau makin lambat ni Rashidif? Dia hilang tu. Dia hilang. Okey, tak apalah. Okey, Amar kau jawab lah, Mah. N dan Q, Mah. M dan Q. So Q tolak N. Berapa? 0.4. 1.4 tolak 0.4. So dapat berapa? 0.4. Satu. Satu apa? 1 volt. Satu apa? 1 point? 1.0. Kalau kamu buat satu je salah dah, Mah. So, dekat sini 3 markah. Rashidif baru masuk. Cikgu kat soalan G je cikgu, kat street. F dan G. Okay. So, Tushan Adan, are you okay Tushan Adan? Kau dengar lah dia orang ni cakap, Tusha. Okey cikgu. Dia orang ni dia tak buat lagi, so saya tanya mereka sahaja. Mereka berdua ini sahaja. Okay, electrolyte. Rashidif, mana satu electrolyte? Sodium chloride, Yes, sodium. silver nitrate, Chloride. Lagi? Silver nitrate. Lagi? yang glukosa dengan kloroform tu ni kan, electrolyte. Ya, non electrolyte. Glukos dengan kloroform. Lagi? Cikgu saya punya skrin masalah cikgu. Okey, yalah. Amar, sambung Amar. Sambung. Kau jangan hilang Amar. Mana? Lagi electrolyte. Cikgu dengar clear tak cikgu kalau saya cakap? Dengar? Clear? Habis tu kenapa skrin cikgu macam lag? Oh, ya ke? Kamu punya wifi lah tu. So, satu lagi Amar. Apa Amar? Argentum nitrate. Apanya argentum nitrate tu electrolyte ke? Non-electrolyte. Electrolyte. So tetrachloromethane adalah. So Amar, dah buat belum Amar? Gimana? Ni, dah siap dah. Tengok cikgu tulis dah. Cikgu dah siap dah tulis. Kau tak siap-siap lagi dah tadi. Dah set ke? Cikgu, hydrochloric itu electrolyte, tetrachloromethane tu non-electrolyte kan? Ya, betul. So ada 3 untuk electrolyte, 3 untuk non-electrolyte. Boleh, Rashidif? Boleh. Boleh. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Okey, yang ini. Soalan ni kerap sangat keluar. So, agak-agak dia akan keluar tak tahun ni Ahmad Aiman? Tahun ni tak. Tak. Are you sure? Yeah. Korang ni ada tuition juga tak? Tusha dengan Rishi. Ada tuition kat luar? Ada cikgu. Ada malam Okey. Dengan Mr. Suga? Pukul hari Khamis pukul 8.10. Oh, Khamis 8 sampai 10. Okey. So, sekarang dia ajar apa? Dia tengah bincang ni apa, question yang pasif punya tu. Okey, pergi kepada soalan ini. To investigate the effect of other metal on rusting on iron nail. Okey, sekarang ni kita guna potassium hydroxysulfate agar-agar dengan phenolphthalein. So, apa guna potassium hydroxysulfate ni? So, kalaulah ada berlakunya rusting, dia punya blue color akan low ke intensity, akan high intensity tu Syanadan? Hai. Untuk rusting happen high blue color or low blue color? High blue color. Kalau apa guna phenolphthalein ni tu Syah? Phenolphthalein kenapa nak kena letak phenolphthalein? Apa cikgu? Phenolphthalein kenapa kena letak phenolphthalein? Untuk apa? To detect? To detect the hydroxide ion. To detect the hydroxide ion. So, Amar Aiman, test tube 1 ni berlaku rusting ke tidak? Apa ya? Low intensity blue color, low intensity pink color. Apa? Tak ada. Tak ada? No rusting. No rusting. Are you sure? Tusha, ada rusting ke tak? Test Sure, tube 1. rusting occurs tapi dalam Rusting ni occur tapi dia sedikit saja. Rate dia sedikit saja. So, Amar, test tube 2.
Ada rusting ke tidak? Dia coil dengan magnesium. Magnesium dekat atas iron ke dekat bawah iron? Atas iron. Atas iron. So berlaku rusting ke tidak? Tak. Tak. So kat sini tak berlaku rusting. Okey, tabung uji nombor 3. Dia Berlaku. letak dengan copper. So dia Berlaku. berlaku rusting. So akan berlaku rusting. Cikgu, kalau cikgu soalan ni macam ni kan, kalau rusting occur, yang potassium hexocyanopherate punya tu tinggi kan, phenolphthalein punya rendah. Ya, dia bertimbal balik. So kalau ini iron dengan tin Berlaku tapi sedikit. rusting tapi berlakunya sedikit. Kenapa? So kita susun sama-sama. So copper dekat sini. So yang satu lagi tadi magnesium dekat atas. So copper dekat sini, iron dekat sini. So tin dekat mana? Kalau nak cari makan, ahli Zainal Fera suka. Fera maksudnya SN dekat bawah. So dekat sini copper dengan iron. So kalau kamu tengok copper dengan iron, dia punya intensity high. Okay, sebab dia punya jarak dia adalah lebih jauh berbanding dengan, okay, kalau saya buat highlight ni warna hijau, okay, kamu tengok sikit. So SN. SN dengan copper, dia punya jarak dia dekat. Sebab itu dekat sini, SN tersebut low intensity of blue color tapi rusting tetap berlaku. Betul tak Rashidif? Betul cikgu. Betul. Okay. So Rashidif, cuba kita tengok soalan yang pertama. Compare observation. Compare observation of this experiment. Apakah observation yang kamu nak buat untuk rajah 2.2? Dia nak 2.2 saja. Dia tak nak 2.1, dia nak 2.2 saja. So, Cikgu pernah compare tu kalau ya. soalan ni. Dia kata compare. So apa compare? The Cikgu, intensity. intensity of blue color. Intensity of blue Intensity color. of blue color in test tube 3 is higher than test tube 4. Good. In test tube 3. Dapat 3 markah. Boleh? Senang kan? Hmm. Sebab tu saya kata jangan tinggalkan jawab. Rishi hari tu sebab dapat markah sikit sebab Rishi tinggalkan jawab. Okay. Kenapa Rishi? Yang atas ni high intensity, yang bawah intensity dia low. Sebab apa ni Rishi? Sebab atas tu rusting dia occur banyak. Bawah tu sedikit. Kenapa macam mana kamu boleh nampak rusting tu occur banyak? Pembentukan iron apa? Air. Air. Apa air? Iron. So sebab intensity dia tinggi sebab concentration of the iron 2 plus ion adalah tinggi. Kalau intensity dia adalah rendah, maksudnya concentration untuk Fe dia adalah rendah. Inilah yang kita nak buat untuk inference. Okay, agak-agak apa inference yang kamu boleh buat? Cikgu dah bagi hint dah tadi. Ama? Cikgu, kalau itu the concentration of F2 ion Betul. The concentration of Fe2 plus ion. Tinggi. Lebih tinggi higher at test tube 3 than test tube 4. Good. Test tube 4. Okay, Tu nampak tak? jawapan untuk soalan B tu. Ya. Boleh tak kalau Rishi buat rusting is occur high in test tube 3 dan test tube 4. So kat situ boleh jatuh kepada skor 1 saja. So 1 ataupun skor 2. So kat sini observation inference adalah sebab kepada pemerhatian. Apa pemerhatian kamu? Tadi kamu kata intensity untuk blue color test tube 3 lebih tinggi. Kenapa intensity itu tinggi? Apa guna larutan hexacenoferat? Fungsi dia untuk detect kehadiran ion Fe2+. So bila keamatan dia tinggi, maksudnya concentration untuk Fe2+ ion adalah tinggi. Faham tak tu Ishidef?
Faham cikgu. Faham. Ahmad Aiman masih lagi di dalam konti kita? Sudah hilang? Ya, ya, ada. Okey, good. Ahmad faham tak Ahmad? Nah, Kalau Ahmad tak faham, Ahmad cakap dengan saya. Saya boleh bagi lagi faham. Saya ulang lagi sekali Ahmad. Okey, kalau Ahmad tengok, Ahmad. Okey, kalau Ahmad tengok, intensity untuk blue colour dua-dua ni. Okey, Ahmad tengok ya, Ahmad ya. Test tube 3 dengan test tube 4 ni, dua-dua ni akan berlaku pengaratan. Rusting akan berlaku. Okey, rusting akan berlaku. Ini bermaksud kepekatan ion Fe2+ ada wujud. Okey, wujudnya kehadiran Fe2+. Apa tu Fe2+, Amar? Itulah rusting. Okey, Amar. Maksudnya dekat sini, Amar, Fe, ion ni, dia dah donate elektron untuk jadi Fe2+ dan 2 elektron. So, kalau jarak antara ion ni nampak tak Amar? Ion dengan copper ni jauh kan? So, bila dia jauh ke rate of reaction, rate untuk penghasilan karat Fe2+ lagi tinggi. Lagi tinggi. Maksudnya kepekatan untuk ion Fe2+ lagi tinggi. Tapi dekat sini kalau Amar tengok, stannum dengan copper jaraknya dekat. Bila jaraknya dekat, penghasilan ion Fe2+ akan menjadi rendah. Tapi ada. Sebab itu rusting itu berlaku. Boleh Amar? Macam tak je tu lagi. Amar, kalau rusting berlaku maksudnya ada wujud ion apa Amar? Fe2+. Good. Itu yang kamu kena pegang. Okay, itu yang kamu pegang. Cikgu macam mana pula nak tahu dia high intensity di blue intensity? Tadi cikgu kata rusting akan berlaku, ya. Okay, rusting akan berlaku apabila blue colour ni berubah. Kenapa ni high ini low? Sebab kepekatan ion Fe2+ lagi tinggi penghasilannya dekat test tube 3. Sebab kalau kamu tengok, jarak antara Fe dengan Cu lagi besar. Nampak tak Amar? Tapi jarak antara stannum dengan copper tu lagi rendah, lagi dekat. Okey. Kemudian kita jawab soalan yang seterusnya, operational definition of rusting. So, Rishidev ke Tusha? Tusha, apakah rate of reaction rusting untuk definition, operational definition? Boleh cuba? Apa cikgu? Operational definition for rusting. When iron nail is contact with less electropositive metal in the electrochemical series, the intensity of blue color is produced. Good. So, when, sekali lagi, Tusha, when Nail the nail is in contact with is in contact with less electropositive metal less electropositive metal in the electrochemical series, Nak sebut ke electrochemical series? Tak payahlah, Tusha. Apa yang kamu buat lagi? Kamu dah rendam kat mana? rendam. You put in agar kan? Nail is coil. Bukan is in contact, bersentuhan boleh lah. With less electropositive, put in a immerse. Put in agar solution. So, the intensity. Mana kamu punya ni? Allah. Udah hilang kau mah? Kat sini cikgu semua bang. Ada kat bawah? Ada nampak tak? Udah hilang dah. Budak siapa Ahmad? Bang. Kan saya punya whiteboard ni dah hilang. Nampak whiteboard saya? Tadi cikgu cakap budak hilang. Bukan budak hilang. Whiteboard saya hilang. Budak tak hilang. Budak ada lagi tu. Saya nampak. Ni kan udah setia. Setia Tambah lagi sangat. lah punya. Aduh. Okey.
Kenapa dia slow sangat pula? Okey, tak apalah. Cikgu wifi slow kan itu? Bukan wifi slow, saya punya whiteboard ni. Korang tahu tak semalam cikgu ada banyak sangat kelas. Cikgu ada 3 kelas semalam. Cikgu Apa ada aku kelas apa? PDR. Cikgu Start ada start start lepas tu habis pukul apa itu? malam. Ah, 3 kali. malam habis sekolah. Online dia. Oh, patutlah. Untungnya pula. Untung Boleh tidur. dia. Taklah budak sains. Pagi budak sains, petang, malam. Okay, put in agar solution. So, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? The intensity, Cikgu tak nampak. Allah. Sekejap ya. Siapa namanya kau ni? Alamak. Ama. Dia nampak dia lambat dengan Ama ya. Okay, sekejap ya Ama. Dah. Dah ada dah? Okay, good. So, kalau tak nampak, beritahu ya, khabar ya. Cikgu ni bukan apa Roma. Cikgu kan baru belajar. Biasalah. Teknologi bukan reti. Okay. The intensity of, apa Mak? Tambah Mak, intensity of Intensity of blue colour. Semakin Blue colour. besar ke, semakin banyak ke, intensitinya semakin rendah Mak. Kalau kita in contact dengan less electropositive. no. So, the intensity of blue colour akan semakin low. Tusha, betul tak Tusha saya punya operation definition? Cikgu? Betul tak saya punya operation definition? Kalau less electropositive, maksud dia Betul. blue colour akan jadi low. Betul ke? Halo. Low ke tinggi? Tinggi kan? Tinggi. Dia akan tinggi. Ama ni. Hai. So, electropositive tinggi kat atas. Less electropositive kat bawah. So, kalau kat bawah, maksudnya intensity akan jadi tinggi lah. Maksudnya ada berlaku pengaratan lah. Okay. Boleh Tusha? Boleh. Okay. Tapi kalau Tusha kata in electrochemical series pun boleh Tusha. Tak ada masalah Tusha ya. Okay, Okay. sebab what you done. Okay, dekat sini budak-budak dia selalu sebab tak nak buat. Kenapa? Sebab dia tak tahu nak buat. What you done and what you observe. What observe. So, kat mana what you done dekat sini? Apa yang kamu buat? Yang kamu buat adalah kamu kontakkan nail dengan less electropositive metal. Ini yang kamu buat. Okay. Apa yang kamu nampak? Intensity of blue colour. Ama Aiman, Cikgu. sekali lagi saya nak tanya. Kalau dia kontak dengan less electropositive, rusting berlaku tak Ama? Berlaku. So, bagaimana dengan intensity blue colour? Hai. Okay. So, kena tengok. So, maksudnya dia punya higher concentration of Fe2+ pun ada kan? Okay. Pergi kepada soalan yang D. Investigate the effect of humidity. Dia kata yang ini 1 day, yang ini 3 hari. Dua-dua ni dia letak dekat tapas yang basah. Apa yang terjadi? So, kalau kamu tengok dia punya brown colour semakin banyak lepas 2 hari. So, soalannya nyatakan hubungan antara masa. So, maksudnya relationship. Alamak, dia tu pula. Okay. Nyatakan hubungan antara apa namanya? Okay. So, nyatakan hubungan antara time taken, amount of foam in the iron nail, placed in moist cotton. Okay, Rishidev, boleh cuba tak Rishidev? Cuba apa? Cubalah buat relationship. When? Ni, time taken dengan amorous. When the time taken when the time taken longer, lagi lama. longer, increase boleh ke? Boleh. Betul bertambah. Increase. Increase tu bertambah longer lah.
Okay, semakin lama. So apa berlaku? The amount of rust formed when The iron nail is placed on rust collector also increase. the amount of rust formed increase. Okay. So dekat sini Ahmad Aiman, kamu ada time taken, kamu ada rust, the amount of rust formed. So pastikan dua-dua ni kamu kaitkan relationship. Dah dapat 3 markah. Tengok. Sikit je kamu dah dapat 3 markah. Sebab itu cikgu kata jangan tinggalkan jawab soalan. Okay? Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Dia kata dekat sini solubility of sugar. So dia kata kenapa dekat air sejuk lambat dia nak soluble. Kenapa dekat air panas lambat lagi cepat untuk soluble. So ini adalah faktor, the factor that affect the rate of reaction. So the factor, so berkaitan dengan temperature. Sebab tu dia kata by using sodium thiosulfate and name the acid. So kamu namakanlah apakah asid yang kamu gunakan. Hydrochloric acid. Boleh? Okey. Yang pertama, okey, kita buat dia punya mana soalan ni sayang? Pergi kepada yang ini, problem statement. Okey, Tusha Nadan. What a problem statement, Tusha? Problem statement. How? How does the temperature affect the rate of reaction between Dia perlahan sikit. Cikgu dah nulis ni. How the temperature affect affect the rate of reaction the rate of reaction between between sodium thiosulfate solution sodium thiosulfate solution and sulfuric acid. if sulfuric acid. So kamu buat sulfuric acid. Okay. Okay. So, Rashidif, boleh bagi saya variable Rashidif? Sekarang saya nak MV. Apa MV yang tu- kamu ubah-ubah? Temperature. Temperature siapa? Temperature of ni kan cikgu. Sodium? Sodium thiosulfate. Ya, sodium thiosulfate solution. So, apakah yang kamu tengok? RV? RB tu rate of reaction boleh kan cikgu? Boleh, mesti. Bukan boleh, kena ada. Rate of reaction. Reaction. Kamu jangan buat time taken pula. Okay, CV? Cikgu, saya buat volume and concentration of sodium thiosulfate solution. Acid lah. Cikgu, volume and concentration of sulfuric acid boleh? Boleh juga. Tapi saya nak buat acid. Volume Acid? and boleh. Acid boleh. Boleh. Acid boleh. Sodium thiosulfate pun boleh. So, kamu nak buat volume and concentration of sodium thiosulfate Sulfate. solution. Okay. Lepas tu, kita buat hipotesis. Ahmad Aiman, tolong buatkan hipotesis ke cikgu. Kaitkan antara MV dan RV. When the temperature when the temperature is higher, ni kau baca ni. When the temperature of Sodium thiosulfate solution. sodium thiosulfate solution apa? Increase. So, apa berlaku ke rate of reaction? The volume Rate of reaction also increase. of reaction Also increase. increase. Boleh? Okey, apa bahan-bahan yang kena ada? So, bahan-bahan yang kena ada adalah Cikgu, sodium thiosulfate kan? 0.2 mole of sodium thiosulfate solution. 0.5 mol dm cube sodium thiosulfate solution lagi 1 mole dm cube sulfuric acid. 1 mol dm cube sulfuric acid. A paper with mark X at the center. A paper with X mark. Lagi 150 centimeter cube
conical flask, Conical flask. 50 centimeter cube measuring cylinder, Ada measuring cylinder. 10 cm cube measuring cylinder, Okay. digital watch, Stopwatch. thermometer, Thermometer. Bunsen burner, Bunsen burner. tripod stand, Tripod stand. wire gauze. Wire gauze. Okay, cukup. Okay, kat situ yang tadi kalau macam Rishi cakap tadi, conical flask ni kamu bagi measure dia, measuring cylinder measurement berapa, tak perlu pun tak apa. Okay, kalau tak perlu pun tak apa. Kamu just tulis conical flask, measuring cylinder je. Okay. Yang pentingnya dekat sini, Rishi, kepekatan untuk sodium thiosulfate dengan sulfuric acid yang macam kamu cakap tadi. Itu yang kena tulis. Okay, itu yang kena tulis. Okay, so pergi kepada yang E untuk prosedur. So, pergi kepada E untuk prosedur. So, E untuk prosedur. Ama, boleh buat ke, Ma? Ha? Boleh bagi cikgu tak, Ama? Prosedur, tak boleh? Tushanadan, tolong cikgu. Pour 50 cm cube Of Of 0.1 0.1 mol dm cube sodium thiosulfate solution. sodium thiosulfate solution. Kat mana? Into Conical flask. conical flask. Boleh hafal tak agak-agak korang? Kalau Ina rasa macam dah banyak kali dah keluar. Kemudian record dia Initial temperature of sodium thiosulfate initial solution. temperature of sodium thiosulfate. Tulis je, Ama. Saya tahu kamu tak siap lagi. Solution. Okay. With thermometer. Okay, nombor 3, Rishi. Nombor 3, Put conical Conical flask flask. placed on the piece of white paper you. P boleh. Conical flask place in X mark paper. Okay, kemudian kamu letakkan apa? Pour. Kamu letakkan berapa? 50 cm padu boleh? Sulfuric acid solution into conical flask and start stopwatch. Kamu mulakan stopwatch. Kalau kamu selalu tulis, Ama, insya-Allah kamu akan ingat, Ma. Dia bila malas nak tulis, dia tak ingat. Kalau kau tulis sampai itu, kau tulis je, kamu akan ingat. Kemudian swirl. Goncangkan the conical flask slowly until X mark disappear. Hilang. Dia akan hilang. So, bila dia hilang, apakah kamu mau buat? Kamu stop the stopwatch. Okay, lepas kamu stopkan stopwatch, when X mark disappear, hilang. So, kamu dah stopkan stopwatch, apa berlaku? Mesti yang ini penting. Ini mana-mana eksperimen kena ada. Okay, kena ada. Kamu rekodkan. Rekodkan RV. RV tadi rate kan? So, RV rate tu tukar kepada yang kamu nampak. So, record the time taken. Yang masa yang diambil. Kemudian, kamu ulang eksperimen. Kalau mana-mana eksperimen mesti kena ulang. So, ulang apa? Repeat the experiment using 40 Celsius, 50 Celsius, 60 Celsius. Ama, kau dapat tak apa yang cikgu tulis ni, Mak? Dapat? Dapat? Hmm. Cepat sikit, Ama. Okay. Ama, cuba kamu buat table. Table pula, Ama. Kita ada berapa bahagian, Ama? Ni F. Ada 2 kan? Yang barisan pertama apa? MV. MV apa? Temperature. Okay, RV? Time? Time taken.
So ada berapa suhu tadi? Yang pertama, room temperature. Suhu bilik. Kemudian kamu naikkan jadi 40, 50, 60. So dekat sini perlu ke isi time taken dia? Tak perlu. Tak. Okay, good. Okay. So siap Mama? Kan Mama kan? Kejap je dah siap Mama. Aduh, seronok kalau dah dapat siap ni kerja. Okay, tengok soalan set 2 pula. Okay, dah ready ke? Amma dah buat dah set 2 Amma? Penang? Boleh lagi? Belum lagi. Cuba buat sama-sama dengan saya sekarang. Boleh. Boleh. Okay. Okay, kamu perasan tak Tushana dan? Cu. Perasan tak paper 3 ni kalau trial kita dah buat 6 set soalan trial. Okay, termasuk ini kan modul kita dah buat. Agak-agak soalan rate of fraction boleh keluar tak tahun ni? Rashidi, Tushana dan? Rate of reaction. Macam kerap keluar kan? Hari tu pun ada kira kita buat. So kemungkinan dia akan keluar jugalah ya. So kita tak bolehlah kita kata ini keluar. Kita buat sahaja semua soalan. Okay, soalan ni efek katalis. So yang ini katalis untuk rate of reaction magnesium dengan dilute hydrochloric acid. Okay, kemudian dia kata dia buat untuk 0 Celsius. Ini punya bacaan 60 Celsius. 120 dia dah start constant. 180 pun dia start constant. Jadi soalan yang pertama dia kata, okay, buatkan untuk 2 decimal Cikgu, bukan places. soalan ni kita pernah buat ke cikgu? Tahu tak apa. Banyak kali kan? So adakah soalan begini Cikgu, akan tak cikgu, keluar? soalan ni sebiji. Kita buat cikgu. Sebiji lah. Soalan negeri apa? Kita pernah buat. Kod yang hari tu cikgu bagi soalan trial kan? Kalau macam itu boleh dapat full mark. Okay, Rashidif, berapa jawapan yang pertama? Jam. Ah, Ya, belatan tiba-tiba. Jap. baca je lah berapa dia punya bacaan tu. 97.401. Point. Kedua. Apa 01 ni pula? 2 decimal places kot. 40 cikgu. Tadi cikgu dengar macam 401. Okay, lagi? Lepas tu 96.402. Yang sebelah tu. 96 point. 40. Untuk 120. 96.37. Kedua. Last kali. 96.37 juga. Okay, yang ini dia kata 2 decimal places. So kamu ikutlah dia nak minta 2 decimal places. Okay, kalau macam itu Rashidif dah pernah buat, apa manipulated variable dia? Manipulated variable. Satu ada makin, satu tak ada makin. So that's what? That is the Ni cikgu. The presence of catalyst. Okay, so the presence of catalyst. Good. Okay, pergi kepada responding. Dah pernah buat kan? So ingat apa benda dia? Responding. So kalau tulis reading of the ni cikgu electronic skill. Cikgu cakap apa hari tu? Ingat tak? 2 eksperimen, 2 bab ini, rate of reaction dengan thermo heat. Mesti tuliskan dia punya rate of reaction dengan heat of what? So ini apa? Rate of reaction. Good. Itu saja Rishi. Tak payah nak kau nampak pening. Rate of reaction. Okay, fix. Apa yang kamu tetapkan dalam eksperimen ini? Volume and Concentration. siapa punya? Acid. Hydrochloric acid. Okay, so settle yang ini, pergi kepada soalan yang seterusnya. Hypothesis. So hypothesis Amar Aiman. Boleh try tak Amar? Kamu kaitkan dengan proses catalyst dengan rate of reaction. When the presence of catalyst. Katalis yang kat dalam ini apa? When the copper sulfate kan? So kamu tulislah. When copper tak payah. When copper sulfate solution presents, ataupun kamu nak kata when catalyst present, apa lagi berlaku?
Ama, the the rate rate of reaction in. increase. Okey, siap. Dah pernah buat Ama? Ama ingat ke pernah buat ni, Ma? Hmm. Pernah buat ni, Ma. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya, observation. So, observation, apa yang kamu nampak untuk eksperimen ini? Ama, apa yang kamu nampak? Bubble gas. Bubble gas pada minit yang keberapa? Pada saat yang keberapa? Saat ke 0 hingga 60. Kalau Ama buat bubble gas produce je, dapat markah tak Ama? Dapat? Dapat. Confirm je budak ni. Kamu kena tulis sama 0 second dengan 60 second. Kena cakap. Kalau Ama kata bubble gas produce dia, kamu dapat 1 markah. Okay Ama. Kamu Okay. kena cakap bubble gas produce at 0 second and 60 second. Ataupun Rishi, boleh tak saya kata no bubble gas produce at 120 second and 180 second. Boleh tak Rishi? Boleh. Tapi pastikan dia kena corresponding dengan inference lah. Dia kena correlate dengan sepadan dengan inference lah. So Rishi Dev, kenapa bubble gas ni produce? Cikgu, reaction ada cikgu. Reaction antara Catalyst and the acid. katalis pula. Metal apa tadi? Magnesium. The Magnesium. reaction between the apa? Dia dah jadi bengong dah ni. Allah. Dia keluar balik koma. Okey. Nampak ke saya punya ni? Tak nampak kan? Dia dah tutup, dia balik close balik. Mungkin sebab dia dah banyak kali guna agaknya. Semalam je dah 3 kali saya guna drawing tablet saya. Minta maaf je. Nanti boleh dah kaya sikit cikgu beli Surface Pro. Kau tahu tak Rishi Dev, Surface Pro tu apa? Macam buat ni dia guna. Dia macam komputer, dia macam laptop. Laptop tu yang dekat dia punya skrin tu boleh tulis. 2,000 Rishi. Belikan cikgu nanti bagi hadiah Tapi kita habis sekolah cikgu, jangan risau. Berapa hari lagi kita nak sekolah ni? Betul-betul 22 sebulan kan? Sebulan. tak. 15 hari. 15 hari. Tak, sebulan. Sebulan. Dekat lebih kurang sebulan je Rishi Dev. Lepas ni dah tak jumpa Cikgu Ziana yang suka membebel. Okay, Ama nampak kan saya punya skema? Saya punya soalan. So, skema tak jumpa. The reaction between ni tadi antara apa? Magnesium kan? Magnesium and hydrochloric acid produce hydrogen gas. Dah, siap. Okay, pergi kepada soalan E1, E2. Dia kata, plotkan. So, kalau kamu plot, nanti satu-satulah. So, bila kamu plot, okay, buatlah. Kosong ini 97.40. 97.40. Mana 97.40? Kat mana ni Rishi? 40 sesinilah kan Rishi? Atas sikit. Buat cantik-cantik. Okay, lepas tu Rishi, Aiman buat 60 nak 96.40. So dekat sini. So 120 96.37. So 6.3 sini 7 kurang sini, ini pun lebih kurang sini. So ambil pen lagi satu for smooth. Ini yang kita panggil smooth. Plot satu graf, lepas tu kita smoothkan dia. Tapi kalau cikgu buat kat sini tak adalah smoothnya. So kamu buat sendiri, kamu akan dapat smooth lah. So ini untuk reaction yang pertama.
Sama. So, pergi ke sini, pergi ke sini. Ini, pergi ke sini, pergi ke sini. Lepas tu, smooth. Pastikan jangan ketak-ketak macam cikgu ni. Kena lurus. Cantik. Okay. Kemudian, semua point ni kamu dah tanda. So, baru kamu dapat 3 markah. Kemudian dikata sketch the curve obtained in set 2. Set 2 tu maksudnya kita gunakan katalis. Okay, so maksudnya guna katalis, dia adalah di atas ataupun di bawah residiv. Apa cikgu? Dia punya curve ke atas ke untuk yang ni set 1 kan? Cikgu, katalis tu dia graf dia terus sikit je. Dia turun sikit. So, kalau turun sikit, maksudnya kita nak pakai pen warna apa ya, Rishi? Warna Hitam putih. hitam putih. Buruk lah. Warna pink lah. Okay, pergi ke sini. Pink colour perempuan. Pink colour perempuan. Tak apalah, kita jadi perempuan. Kau ingat perempuan tu, pink tu kalau tu ke? Wish, cantik kalau Cikgu Ziana pakai lah. Okay, kalau itulah kau tak tahu. Cikgu Syuhada kata kan, Cikgu Syuhada kata Cikgu Ziana cantik kalau pakai warna-warna pastel. Kau tahu warna pastel tu apa? Amar tahu sebab Amar ambil Amar tahu. seni. Aku tahu. Amar, warna pastel tu macam mana Amar? Tak tahu. Ya Allah. So, dia lebih tinggi. So, dia kecurunan lagi tinggi lah. So, kamu buat lah. So, asalkan dia lagi bawah daripada tu. So, ini set 2. Label ya Amar. Jangan lupa tak label. Okay, dah dapat. Dah buat dah? Okay, tengah buat. Okay. Buat ini dapat 3 markah. Senang ke susah? 3 markah. So, sebab itu cikgu kata Amar, jangan tinggalkan jawab paper 3. Tak tahu pun jawab juga. Asalkan at least kamu dapat point 1. Okay, kemudian pergi kepada soalan yang seterusnya. State how the mass of reaction mixture change with time. Tusha Nadan. Soalan F. Tusha, tolong bagi saya jawapan Tusha. How the mass of reaction mixture change with time. So, mass of reaction mixture tengok cikgu. Mixture decrease. Dia akan berkurang. Kalau kamu tengok kamu punya graf pun decrease with time, dengan masa, and no change. Dia tidak akan berubah at 120 second. So, mass of reaction mixture akan semakin mengurang. Okay, kalau kamu tengok mass dia makin kurang. Okay, nampak graf pun kamu nampak dia akan makin berkurang. Tapi lepas tu dia akan jadi static. Dia tak akan apa-apa perubahan. So, dekat sini, make sure kamu punya ini graf ni kena sama dengan dia punya hijau ni. Kena sama. Mesti kena sama. Okay. Kemudian, pergi kepada soalan yang seterusnya. Operational definition of rate of reaction. Okay. Amar Iman, okay ke? Oh, Lee Chin Hong. Baru masuk ke Lee Chin Hong. Baru masuk. Lee Chin Hong. Lee Chin Hong baru masuk. Terima kasih datang Lee Chin Hong. Baru bangun lah tu. Okay, operational definition of rate of reaction. Okay. Rishi Dev, boleh bagi saya definition, operational definition tak Rishi Dev? Benda tu paling susah saya. Benda tu paling susah. Apa yang kamu buat? Cikgu, Kamu buat? Kamu measure dan record kan? Recordkan apa? Time kan? Dekat mana? Bila? Selang 60 saat. Betul tak? Selang 60 saat kamu buat. Ini what you do. Okay. Apa yang kamu observe? Apa yang kamu nampak? Kamu nampak apa? Yang tadi kamu punya graf tadi apa? Change. Apanya Rishi? Change in mass. Good. Change in mass of reaction mixture. Okay. Cuba buat gabungkan jawapan ni. Buat what you observe dulu. What you observe. Sure, time taken tu kurang juga.
Kamu buat Boleh. change in mass dulu, Rishi. So macam ni kalau change in mass. Aha. Change in mass of Change. reaction of mixture ayu. Good. Change in mass of reaction mixture. Ha. Kita lagi. Will decrease the time taken. Which salah. Which measure, ini what you do. Which measure and record time at 60-second interval. Record at time tak payah. At. Okay. So, sini saya nak ajar. Okay, saya nampak kamu semua macam blur lagi ya untuk buat untuk buat definition. Betul tak, Rashidif? Okay, cikgu. Saya nampak macam kamu masih lagi blur. Okay. Yang operation Ingat dia, operational definition, what you do and what you observe. Dia kaitkan tentang apa arfi kamu. Arfi kamu sekarang ni adalah rate of reaction. Rate of reaction tu adalah benda yang tak nampak. Benda yang nampak, kamu nampak perubahan jisim. Betul tak? Okay, kalau kamu tengok, kamu punya perubahan jisim sini, okay, perubahan jisim dia akan semakin berkurang. So, perubahan jisim untuk bahan yang bertindak balas tu akan semakin berkurang. Okay, sama. So, change in mass of mixture. Ini adalah yang kamu nak tengok. Change of mass of mixture. Ini yang kamu tengok. Apa yang kamu buat? Macam mana kamu boleh dapat change of mass? Kamu akan measure, kamu akan record, kamu akan ukur, kamu akan record masa. Masa yang diambil pada selang masa berapa yang kamu tengok tadi? 60, 120, 180. Betul tak, Rashidif? Itu apa yang kamu buat. What you do. Okay, apa yang kamu lihat? Selang masa tu kamu tengok perubahan jisim. Ini, Rashidif. Yang kamu tengok sini, Amak Aiman, yang kamu tengok dekat sini perubahan jisim. Okay, perubahan jisim. Perubahan jisim untuk bahan yang bertindak balas. Reaction mixture. Okay, apa yang kamu buat? Macam mana kamu nak tahu perubahan tu? Kamu mestilah ukur dan record masa. Ni, time. Start daripada 0 saat, 60 saat, 120 saat dan 180 saat. Okay. Kemudian dia kata, refer to your graph. How do the rate of reaction set 1 and set 2 differ? So, kamu differkan, cakaplah, mana satu rate of reaction lagi tinggi? Rashidif? Rate of reaction. Amak Aiman, dah hilang dah. Rate of reaction in set 2. Kamu tengok set tu dia guna copper kan. So, dia lagi tinggi lah. Set 2 is higher than set 1. Because the presence of catalyst. Dah, siap. The presence of catalyst. Chin Hong. Oh, Chin Hong. Masih lagi di dalam talian? So, the chemical, Chin Hong, kamu masuk tadi pukul berapa, Chin Hong? Tak ada. 9.30. 9.30. Sekarang dah pukul 10.08. Okeylah. Chin Hong, cuba kamu buatkan untuk saya. Mana satu elemen, mana satu compound. Magnesium element. Hydrochloric acid compound. Magnesium chloride compound. Hydrogen gas compound. Are you sure? Ya, cikgu, dia H2 cikgu. Dia ada 2 cikgu. Ini nak kena ketuk balik ni. Cikgu, dia H2. Ada 2 hydrogen cikgu. Ya, 2 hidrogen tapi dia sama jenis tak? Sama. Sama jenis, dia adalah elemen. Compound tu kalau dia salah, dia lain jenis. Contoh HCl, MgCl2, benda 2 yang lain kan? Itu compound. Mg, elemen. H2, cikgu dia ada 2 cikgu. Memanglah 2, sama jenis ke tak?
Ini sama. Sama. So, sama jenis dia adalah elemen. So, salah lah kamu punya tadi. Tu, kamu dapat skor 2 je lah. Chin Hang. Okey, Chin Hang. Okey, nanti Chin Hang tengok balik soalan yang YouTube saya ni. Tengok yang balik soalan set 1. Maksudnya kamu masuk set 2 lah kan? Tak. Saya satu belakang tu ada. Ada. Okey. Tiba-tiba je masuk. Tak bagi salam pun. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Ini dah buat dah, Chin Hang. Belakang Soalan tu. nombor 2. Dah buat dah. Ini dia kata, macam pernah buat kan? Betul Chin Hang? Macam pernah buat, dia eksperimen, dia gunakan carbon electrode, satu lagi dia pakai copper electrode. So, kedua-dua ni dia akan menghasilkan produk yang berlainan dekat anode. Betul tak? Betul. Betul. Cuba kamu buat untuk satu jenis, untuk 2A, tujuan? Ya. Boleh? How Iya. type of, saya tolong, kamu sambung ayat saya. How type of electrode affect To the product. effect the, betul tu? Effect the product form during Electrolysis. Good. Electrolysis. Cikgu Eja pun electrolysis pun salah. Electrolysis. Okey, cuba Chin Hong dah buat. Chin Hong pastikan yang ini adalah kamu punya MV dan produk adalah kamu punya RV. So, produk dekat mana? Produk at anode. Of Boleh tak anode. sebut? So, cikgu ketikkan the product at anode. Okay, product anode form during the electrolysis. Okay, B. Jom kita buat MV. Sebab Chin Hong lambat masuk, so Chin Hong kena jawab semua soalan ini. Okay, MV apa Chin Hong? Type of electrode. Good. Type of electrode. Okay, RV. Product form at anode. Good. RV, CV. Type of solution. Type of electrolyte. Ataupun kamu sebut type of electrolyte. Bukan type lah. Type terlalu ringkas. Kamu sebut electrolyte. So, electrolyte yang kamu gunakan apa, Chin Hong? Electrolyte. Copper Copper. to sulfate. Sulfate. Copper, alamak dia tak keluar. Dia keluar. Copper to sulfate solution. Okey, cuba kamu buatkan untuk hipotesis. Kamu kaitkan mengenai kita dah pernah buat dah ni tau. Untuk MV dan RV. Okay. Kalau dia guna carbon electrode, apakah yang akan terhasil dekat anode? Kalau kamu guna copper electrode, apakah yang terhasil dekat anode? Carbon electrode ada hydrogen gas produce. Hydrogen gas produce. Okay, lagi. Apa? Copper electrode. Are you sure hydrogen gas? Not. Not, that's mean anion. So, anion, that is a hydroxide ion. So, hydroxide ion akan hasilkan apa? Oksigen. Ya, siapa tu cakap tu? Tusha? Screen tak nampak ini? Skrin tak nampak. Okey, sekarang nampak tak? Tak. Tak, tu. Masih lagi tak Nampak. nampak. Nampak? Tak. Oh, dah. Nampak. Ada. Dah, okey. So, CV tadi adalah copper to sulfate solution. Okey, Chin Hong, cuba buat hipotesis.
Positif. The product at anode when used carbon electrode, apa dia Chin Hong? Is oxygen gas. The product at anode when used copper Oh, electrode, apa dia? copper. Tushan Adan, Copper. cuba tolong Chin Hong. Kalau copper pakai apa? Copper apa? Apa produk dia? Ha? Cikgu, Yang copper tu tak ada. Tushan Adan, tolong kawan. So, kalau kita gunakan anode, itu dua adalah copper. So, apakah yang akan terhasil, Chin Hong? Tusha? kan copper. Copper apa? Cikgu, screen tak nampak you. Screen tak nampak Copper lagi? iron. Ha. Screen tak nampak. Sekarang nampak tak? Sekarang boleh. So, Tusha, apa Tusha? Kalau dia pakai copper juga, apakah yang terhasil? Dekat anode? Ui, korang. Apa dia? Copper ion kan? Betul? Ini nak kena ketuk ni Chin Hong ni. Chin Hong, Copper juga. memang nak ketuk dengan kamu ni Chin Hong. Ni kan memang nak ketuk ni. Okey Chin Hong. Kalau kita pakai carbon, okey kalau kita pakai carbon, ini carbon, ini carbon. So ini anode, ini cathode. So ini anode, ini cathode. So dekat anode, dekat sini dia akan berlaku anion. So anion dekat sini hanya ada hydroxide ion. Dengan sulfate ion. So ikut kepada ECS, hydroxide ion akan produce hydrogen, oxygen ion. So kalau saya tukar soalan ni jadi copper. Sorry cikgu. So kalau dia jadi copper, anion dia tetap sama, tapi sebab dia copper, larutan pun dia pakai Cu. copper sulfate. So Cu akan jadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Dekat cathode pula, Cu2 plus akan accept elektron menjadi Cu. Sebab itu nanti kalau dekat yang copper, dia akan jadi 3. Dekat sini akan jadi tina. Betul tak Chin Hong? Betul. Betul Chin Hong. Tapi kenapa Chin Hong macam lupa? Saya lupa mana satu positif charge, mana satu negatif charge. Cathode. Anode, anion akan pergi ke dia. Cathode, cation akan pergi. Okey, boleh ingat kah? Boleh. Sebagai dendanya adalah dengar ni cikgu denda. Cikgu cakap denda ni Chin Hong. Dan yang lain. Apakah? Yang pertama, siapkan modul yang saya bagi semalam untuk bab elektrokimia sahaja. Boleh? Semua orang. Chin Hong, Rishi, Amma, Tusha dia dah siap. Tolong buat untuk hari Isnin. Kita jumpa hari Isnin. Dekat kelas saya nak pastikan kamu siap. So belajar tentang elektrokimia saja. Sebagai denda Chin Hong hari ini. Boleh Chin Hong? Boleh. Cikgu bukan bagi denda ketuk ketampi ke rotan ke tak. Cikgu bagi kamu tolong buatkan untuk cikgu je. Boleh Chin Hong? Janji dengan cikgu ya. So apa bahan yang kamu pakai? 0.5 mol dm cube of copper sulfate solution. Kemudian kamu pakai battery. Kamu ada
wire, connecting wire. Kemudian kamu ada carbon electrode. Electrode. Kemudian Copper kamu electrode. ada copper electrode. Kemudian kamu ada wooden splinter. Sebab tu kamu nak trapkan dia punya gas, kamu pakai apa? Test Test tube. Test tube tu kita kena terbalikkan dia lah. So, kamu pakai electrolytic cell lah. Okay, electrolytic cell. So, Chin Hong boleh bagi saya prosedur dia. Pertama, pour Pour the 0.5 0.5 mol dm cube mol dm cube copper of sulfate copper to sulfate solution at electrolytic cell. electrolytic cell. So, kamu pakai electrolytic cell, senang. Electrolytic cell. Okay, kemudian nombor 2, test tube. Terbalik. Fill with copper sulfate Copper solution. sulfate. Inverted ke? Diterlengkupkan, diterbalikkan. Inverted in at anode, bukan in, at anode. Kamu kena terbalikkan. Okay, kemudian sebab kamu nak trapkan dekat anode saja. Sebab anode nanti akan menghasilkan gas. So, nombor 3. Okay, nombor 3. Switch on the switch. Switch on the switch. And biarkan elektrolisis. And biarkan dalam bahasa Melayu apa? Bahasa Inggeris apa? And the electrolytic cell for few minutes. Kemudian test the gas produced By using record the observation. Itu kena ada. Kemudian kamu repeat, kamu ulang the step experiment 1 until 4 ataupun the experiment with by using by copper using copper electrode. electrode. By using ataupun by replacing carbon with the copper electrode. Okay, dah lepas siap, kamu buatkan dia punya F. F dia adalah buatkan table. Okay, that is a type of electrode. Dekat sebelah kanan kamu nak tengok apa? Observation product at anode. Okay, kemudian apakah elektrod yang kamu gunakan? Carbon Pakai electrode. karbon dan copper. Copper. So, siap. Tutupkan dia punya table. Okay, siap. Okay, boleh. Boleh Chin Hong? Boleh. Okey, terima kasih Chin Hong. Okey, yang lain faham ke tidak? Minta maaf ya, hari ni dia punya ni dah tak berapa elok dah. Drawing tablet saya dah. Semalam pun dah 3 kali saya guna. Setiap kali kelas 2 jam. Seberapa kali lah saya guna. Okey, pagi ni berguna. So 8 jam dah dia dah bekerja. So biar dia rehat dulu. Okey, so terima kasih kepada semua pelajar yang hadir. Chin Hong, terima kasih datang. Ahmad Aiman, dia dah hilang Habis dah. kelas ya? Habis kelas ya? Tapi dah weh, pukul dah pukul 10. Sejam kita buat kelas. Itu sejam 24 minit yang mana tolak lah dengan tadi tersangkut sana lah, tersangkut sini lah. Kira sejam lah. Okay, so Rashidif, Apa cikgu? Isnin jumpa ah? Berapa?
jumpa. Dah hantar Dalam dah picture kelas. dekat atas meja cikgu.